Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi, macam kau tengok dalam video-video aku lepas, aku ada unbox dan mereview beberapa gaming flagship phone untuk tahun 2020 ni lah. Antaranya yang ada kat sebelah kiri aku ni iaitu Nubia Red Magic 5G. Jadi dalam video kali ni, aku tak nak unbox flagship gaming phone lagi, tetapi aku nak unbox satu kita boleh panggil macam mid-range gaming phone untuk tahun 2020 ni. Yes, dia datang daripada company yang sama dengan Red Magic 5G, iaitu daripada Nubia. Jadi dalam video kali ni aku nak unbox dan juga buat first hands-on review berkenaan dengan peranti mid-range gaming phone terbaik untuk 2020 ni, iaitu Nubia Play 5G. Jadi kalau korang nak tahu dia padu ke tak padu, pastikan korang stay tune sampai video ni. Jadi tak boleh lengahkan masa lagi, let's check it out. Jadi peranti Nubia Play 5G ni aku dapatkan daripada brother Fastech Lim dengan tanda harga RM1,700, lebih kurang macam itulah. Untuk varian yang ini adalah 8GB dengan 128GB storage. Dia ada macam-macam tetapan dengan macam-macam harga, korang boleh reiki dekat page dia. So Nubia Play 5G ni adalah aku boleh katakan macam mid-range phone sebab dia menggunakan chipset pertengahan, tetapi dia hadir dengan spesifikasi gaming yang lebih kurang hampir sama dengan peranti flagship dia, iaitu Nubia Red Magic 5G kat sebelah kiri ni. Jadi nak tahu macam mana ataupun apakah dia punya feature-features gaming yang ada, pastikan korang tengok sampai habis video ni. Jadi tak nak celoti panjang, jom kita unbox dan tengok apa ada dalam kotak ni. So ini adalah kotak dia. Kotak dia macam biasalah, kat depan ni adalah gambar astronaut. Aku tak tahu kenapa Nubia dia suka macam design-design astronaut, angkasawan, angkasa, galaksi macam ni lah. Jadi kat depan ni adalah Be Yourself Nubia Play 5G dengan esen kehijauan. Sisi dia ada Nubia, belakang dia sama dengan depan. Alright, atas ada perkataan 5G, bawah ada sedikit spesifikasi lah. Jadi macam aku cakap tadi, ini adalah varian 8GB dengan 128GB Nubia Play. Model dia adalah NX651J. Alright, so jom kita buka kotak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. So bila buka kotak je, benda pertama kat dalam dia adalah lagi satu kotak warna hitam macam biasa. Kita tengok apa dekat dalam dia. Kat dalam terdapat ni SIM ejector tools dan ada documentation lah. Macam biasa, Nubia memang tidak memberikan casing di dalam kotak. Jadi bagi sesiapa yang bakal membeli peranti-peranti Nubia, pastikan korang order dulu, siap-siap dia punya casing dekat Shopee ke Lazada. Jadi dekat bawah ni terdapat telefon itu sendiri, kita alihkan dulu. Dekat bawah terdapatnya macam biasa beberapa perkara, kita keluarkan. Right. First thing first, benda yang ada dalam kotak adalah ini. Ini dipanggil dongle Type-C kepada 3.5mm headphone jack lah. Jadi ini mungkin menandakan bahawa Nubia Play 5G ni tidak mempunyai bicu audio 3.5mm headphone jack. Seterusnya adalah kabel pengecasan pantas warna merah, Type-C to Type-C. Maknanya dia menggunakan Type-C to Type-C. Nice. Alright, last but not least adalah dia punya charger brick lah, 2 pin China. Right, ini adalah 30W jenis Type-C lah. Right, nice touch. So now kita ke main event, iaitu phone itu sendiri. Jom kita buka plastik ni. Right. So guys, inilah dia Nubia Play 5G dengan warna biru guys. Nampak tak? Nice kan? Dekat sikit. Nice. Memang cantik, memang cantik. Jadi jom kita boot up phone ni. Lepas tu kita go through dia punya design. Kita try tengok apakah spek-spek dia, kamera, speaker, dan kita cuba buat sedikit gaming test. Nak tengok dia punya function-function gaming yang ada pada peranti Nubia Play 5G ni. So jom. Jadi benda pertama yang korang akan jumpa bila korang boot up sesuatu telefon adalah dia punya lock screen lah. Jadi untuk Nubia Play 5G ni, dia hadir dengan dua jenis tetapan security, iaitu yang pertama adalah dia punya in-display fingerprint. Yang kedua adalah face unlock. Kedua-duanya aku dah set up. So jom kita test dulu dua benda ni. First kita cuba test dia punya in-display fingerprint. 1, 2, 3. Alright, kita cuba lagi sekali. 1, 2, 3. Last 1, 2, 3. Alright, so far in-display fingerprint dia okay, pantas dan reliable. Sekarang kita cuba tengok face unlock pula. Okay, 1, 2, 3. Alright. Walaupun aku memakai hoodies macam ni, dia still lagi boleh capture muka aku. Nice. Okay, seterusnya adalah dari segi tetapan Android. Jadi macam korang nampak, ini adalah dia punya Nubia UI 8.0 berasaskan Android 10. Ini adalah China ROM lah.
Alright, so far apa aku boleh katakan dia punya rupa lebih kurangnya macam Nubia RMG 5G kat sebelah sini. Dia mempunyai ciri-ciri gaming punya skin lah. Alright, so swipe down untuk notification. Dia tak ada app drawer so far as my concern. Dia hanya ada kiri kanan je lah. Okay, kita cuba tengok dekat setting. Jadi disebabkan ini adalah Android 10, jadi dia ada dark mode dan dia juga boleh guna untuk gesture punya navigation lah. So jom kita go through dia punya design lebih kurang. Jadi untuk bahagian hadapan, kalau korang nampak, ini adalah skrin bersaiz 6.65 inci, jenis AMOLED, resolusi dia Full HD+, dan apa yang menariknya tentang panel ini adalah dia mempunyai kadar segar semula 144Hz. Yes guys, 144Hz yang sama pada Nubia RMG 5G yang ada kat sebelah ni. Jadi itu menjadikan ia sebagai phone kedua di dunia yang mempunyai panel dengan kadar segar semula sepantas itu. Seterusnya dia punya design hadapan ini mempunyai bezel atas dan bawah, di mana bahagian atas menempatkan kamera selfie berresolusi 12MP. Ada dia punya atas punya earpiece, ada beberapa sensor dekat sini. Manakala dekat bawah ni tiada apa-apa. Okey, sekarang kita melihat bahagian belakang pula. Jadi untuk bahagian belakang, kalau korang boleh nampak, dia mempunyai satu design macam X lah kat sini. Yang ini adalah warna biru. Dekat belakang ni mempunyai tetapan 4 kamera dengan flash. Ada emblem Nubia, kat sini ada perkataan 5G, kat sini ada perkataan Design by Nubia. Dia punya design lebih kurang je macam RMG 5G kat sebelah ni kalau korang nampak. Dia ada X, dia ada segitiga macam ni, lebih kurang. Jadi dia punya gen Nubia RMG tu masih ada. Seterusnya dekat bahagian atas. Bahagian atas kalau korang nampak, dia mempunyai mikrofon dan antenna band sahaja. Bahagian bawah mempunyai speaker grill, port Type-C dan SIM card tray serta antenna band. Ada mikrofon dekat sini juga. Bahagian sisi kiri tidak mempunyai apa-apa selain antenna band. Bahagian sisi kanan mempunyai first button on off, volume rocker up and down. Dan kalau korang nampak ada dua titik bujur warna kelabu-kelabu gelap ni, ini adalah dia punya A trigger ataupun sensor trigger yang sama macam yang ada pada RMG 5G ni. Jadi ini menandakan bahawa phone ini boleh korang gunakan sebagai trigger lah, macam ROG2, macam Nubia RMG 5G, macam Black Shark 3 Pro. Cumanya Black Shark 3 Pro dia menggunakan physical, yang ini adalah touch sensor ataupun A trigger lah. Alright, so itu untuk dia punya design lebih kurang lah. Dari segi size, apa aku boleh katakan kalau kau tanya aku dari segi size dia adalah lebih kurang sama dengan Nubia RMG 5G ni kalau korang nampak. Sebab apa? Dia mempunyai skrin yang sama size. Dia punya ketinggian pun aku rasa lebih kurang kot. Cuba tengok ketinggian dia. Ketinggian pun lebih kurang kan. Lebar pun lebih kurang, berat pun lebih kurang. Jadi dia memang lebih kurang sangat lah dengan dia punya abang yang ada kat tepi ni. Alright, so itu untuk dia punya design. Now kita cuba go through sikit-sikit tentang dia punya spek. Okay, macam korang tahu daripada awal aku sebut bahawa ini adalah mid-range gaming phone. Jadi apa yang menjadikan dia mid-range adalah dia punya chip pemprosesan. Untuk Nubia Play 5G ni, dia menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 765G. Dan apabila ada perkataan G tu bermaksud dia support untuk 5G connectivity. Alright. Seterusnya dari segi tetapan RAM, dia mempunyai tetapan daripada 6GB RAM sehingga 8GB RAM. Dari segi storage pula, dia mempunyai tetapan daripada 128GB storage sehingga ke 256GB storage. Jadi yang ada kat tangan aku ni adalah varian 8GB dengan 128GB storage. Dan dia punya storage tidak boleh di-expandable kan. Seterusnya dari segi bateri, dia mempunyai bateri berkapasiti 5100 mAh. Yes guys, 600 mAh lagi besar daripada Nubia RMG 5G kat sebelah sini. Tetapi dia punya pengecasan pantas hanyalah 30W. Jadi macam aku cakap tadi, dia mempunyai kadar segar semula 144Hz. So jom kita tengok dekat bahagian setting dia. Okay, kalau korang boleh nampak, kat sini dia ada memaparkan 60Hz, 90Hz dan 144Hz. Dan of course, jika korang memilih untuk menggunakan 144Hz, dia akan perlu ditimbang balik dengan pengurangan bateri lah. Sebab apa, macam korang tahu, semakin pantas dia akan makan semakin banyak bateri. Jadi aku rasa sweet spot adalah 90Hz. Jadi sekarang aku nak cuba tengok kamera pula. Okay, kita cuba test apa benda kita boleh test setakat inilah untuk unboxing dan first hands on ni. Okay, untuk kamera, kalau korang nampak dekat belakang ni ada setup 4 kamera, di mana kamera utama dia berresolusi 48MP menggunakan Sony punya sensor. Seterusnya sensor kedua ultra wide angle menggunakan sensor 8MP. Kemudian sensor ketiga adalah depth sensor 2MP. Sensor terakhir adalah macro sensor 2MP juga. Manakala macam aku cakap tadi, dia punya selfie kamera adalah 12MP. Untuk rakaman video, kamera belakang ni boleh merakam sehingga 4K 60 frame per second, manakala kamera hadapan boleh merekod sehingga 1080p 30 frame per second. So jom kita test dia punya kamera setakat ni. Jadi mula-mula kita try ambil shot biasa. Jadi sekarang kita cuba tengok dia punya ultra wide angle kamera.
Jadi sama juga dengan Nubia Magic 5G kat sebelah sini, di mana untuk korang mengakses ultra wide angle kamera dia, korang terpaksa masuk ke dalam mode pro macam ni. Dia tak ada kat tempat biasa yang sepatutnya ada. Korang kena masuk kat mode pro, baru korang akan jumpa ultra wide angle punya toggle. Jadi jom kita try ambil ultra wide angle punya lens. Alright. Seterusnya aku nak cuba tengok dia punya portrait. Okay, kita tengok boleh tak dia ambil portrait pokok ni. Okay. Last aku nak cuba tengok dia punya makro pula. Jadi kalau korang nampak untuk makro ni dia ada satu macam bubble tau, macam kantar ni. Bagus juga kot. Okay, aku cuba dekatkan sikit. Okay, cuba tengok nampak tak garis-garis kat urup ni. Alright. So itu untuk dia punya makro lens. Last but not least, kita cuba tengok dia punya selfie pula. Seterusnya adalah portrait selfie. Alright. Gambar, aku rasa gambar dia agak vivid dan agak warm lah. Nice lah, aku suka gambar yang vivid dan vibrant ni. Seterusnya jom kita test dia punya speaker ataupun audio pula. Jadi macam korang tahu, dia tidak mempunyai bicu audio. Jadi korang terpaksa menggunakan dongle yang aku bagi tahu tadi. Cumanya aku tak pasti sama ada Nubia Play ni dia mempunyai stereo speaker ataupun mono speaker. Sebab apa? Abang dekat sini adalah stereo speaker. Jadi jom kita test lagu dekat YouTube. Ini adalah maksimum volume Apa aku boleh katakan, dia punya audio malangnya hanyalah mono speaker guys. Dia bukan stereo speaker, dia adalah mono speaker. Walau bagaimanapun, mono speaker bunyi yang dihasilkan adalah punchy dan cukup kuat bagi pengamatan aku untuk awalan ni lah. Nanti kita akan put on test untuk penggunaan daily driver, tengok macam mana. Okay, so tak lengkap lah video unboxing dan hands-on impression ni tanpa kita cuba tengok dia punya aspek gaming. Sebab apa? Nama pun mid-range gaming phone. Mestilah kita nak tengok gaming ni macam mana. Sebab apa? Dia ada trigger sensor kat atas ni. Jadi jom kita try main satu game PUBG. Kita try tengok dia punya sensor macam mana Jadi untuk Nubia Play 5G ni, dia tidak mempunyai slider untuk masuk ke dalam mode gaming macam mana yang ada pada Nubia Red Magic 5G ni. Kalau korang nampak kat bawah ni, nampak butang merah ni kan, kalau korang slide dia akan masuk ke dalam Nubia Gaming Mode ataupun Gaming Space. Tetapi untuk Nubia Play 5G ni dia tidak mempunyai butang sedemikian. Jadi macam mana kalau korang nak masuk ke dalam mode gaming, korang cari apps bernama Game Space macam ni. Korang tekan, dia akan masuk ke dalam mode gaming, Red Magic punya gaming Walaupun dia bukannya dalam kategori family Red Magic, tetapi dia punya gaming space still nama Red Magic Gaming Space. Alright. Jadi kat dalam ni ada macam-macam toggle lah. Kalau korang swipe daripada kanan ni, dia akan masuk ke dalam dia punya assistant untuk gaming. Kat sini ada macam-macam. Korang boleh game enhancement, magic voice, shoulder trigger, controller, macro, aiming assistant dan macam-macam benda dalam ni lah. Korang boleh tengok GPU, CPU, network dan macam-macam lagi. Jadi jom kita try tengok satu game PUBG. So setting grafik. Okay. So setakat ini, grafik yang disupport untuk Snapdragon 765G Nubia Play 5G ni hanyalah setakat Smooth Ultra ataupun HD High. Dia tidak support untuk HDR dan dia juga tak ada Smooth Extreme. Dia hanya ada Smooth Ultra sahaja. Ini adalah masalah yang biasa berlaku apabila sesuatu phone menggunakan chip yang kurang digunakan oleh kebanyakan peranti-peranti lain lah. Jadi kita expect dan kita harap bahawa developer PUBG mungkin akan update dia punya software untuk version-version Snapdragon 765G ni. Okay, jadi jom kita tengok macam mana nak set up dia punya trigger. Jadi ini adalah bahagian control PUBG. Korang swipe dari kanan ni, korang ambil shoulder trigger dan korang setkan dia ada dua. Macam R ni aku letak dekat zoom ataupun scope, L ni aku letak dekat shooter. Kemudian vibration korang boleh on atau off vibration dia. Sensitivity korang boleh adjust lah, korang nak sensitivity low ke high, dan korang close. Bila korang tekan dia akan ada vibrate lah. Nampak? Dia ada vibrate. Nice lah. So far setakat ini perasaan vibrate dan dia punya touch ni rasanya sama je macam Nubia Red Magic 5G kat tepi ni. Alright. Berjaya membunuh seseorang. So far permainan dia smooth. Grafik dia cantik. Okay, ada step.
So far pengalaman bermain menggunakan Nubia Play 5G ni adalah tak kurang hebatnya macam mana aku bermain pada Black Shark 3 Pro ataupun Nubia Red Magic 5G ni. Sebab apa, macam korang tahu sekarang chipset peranti ni semuanya dah hebat-hebat belaka. Regardless of mid-range ke, flagship ke, lebih kurang je performance dia. Kecuali kalau korang compare dekat benchmarking lah, memang obviously dia akan tunjuk macam langit dengan bumi. Tetapi dari segi day to day activity, dari segi macam gaming tadi, dia tak menunjukkan apa-apa macam lag ke, macam kekurangan lah kat mana-mana pun. Alright, so itu untuk dia punya gaming lah. Dari segi trigger button, apa aku boleh katakan 100% sama macam Nubia Red Magic 5G ni. Dan walaupun dia tidak mempunyai active cooling fan terbina kat dalam ni, tetapi based on dekat website, dia mengatakan bahawa Nubia Play 5G ni still mempunyai cooling system macam graphite punya sistem cooling lah. Tetapi mungkin dia tidaklah sesejuk Nubia Red Magic 5G ni, tapi at least mempunyai cooling system kat dalam. So guys, kesimpulannya, adakah Nubia Play 5G ni adalah sebuah peranti mid-range gaming phone yang patut korang ketengahkan ataupun korang ambil tahu? Pada pendapat aku, yes. Sebab apa? Di dalam lambakan telefon bimbit di pasaran sekarang, macam-macam spek, macam-macam jenama, yang membezakan akhirnya dia punya harga dan penawaran. Bagi aku, dengan tanda harga RM1,700, penawaran yang diberikan adalah memang no-brainer. Walaupun dia menggunakan chipset kelas pertengahan, tetapi bukan kelas pertengahan yang biasa. Dia menggunakan 765G. Dan ada dua perkara yang aku memang suka tentang peranti Nubia Play 5G ni adalah, yang pertama dia punya kadar segar semula 144Hz. Yang kedua adalah dia punya trigger button kat sisi sini. Sebab apa? Dua perkara ni je hampir tak ada dekat kebanyakan peranti-peranti flagship yang ada pada tahun 2020 ni. Jadi apa lagi kita nak fikir dan gusarkan kan? Pada pendapat aku, kalau korang adalah gamers mobile phone yang sejati dan korang tak nak bazirkan duit untuk membeli peranti-peranti gaming flagship yang mahal, contohnya macam Nubia Red Magic 5G dengan RM2,500 ke atas, Black Shark 3 Pro dengan tanda harga RM4,200 ke atas, korang boleh jadikan Nubia Play 5G ni sebagai salah satu opsi korang untuk menjimatkan duit pada tahun 2020 ni. So guys, sampai sini saja video unboxing dan juga hands-on review berkaitan dengan Nubia Play 5G ni. Kalau korang end up suka video-video unboxing phone-phone rare macam ni daripada Izami Gadget, korang boleh keep support me dengan klik butang subscribe di bawah dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.